Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, mula sekali cikgu ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada kamu semua. Okey, pada murid-murid semua, selamat kembali ke sekolah norma baru untuk tahun 2021 ni. So, buat masa sekarang kita tak boleh belajar secara bersemuka. So, kita hanya akan menjalankan PDP kita secara online sahaja. Okey. So first kali cikgu ingin memperkenalkan cikgu dulu. Okey, cikgu adalah guru subjek sains untuk kelas kamu. Nama cikgu Cikgu Wan Syuhada Amra binti Wan Syamuddin. So kamu boleh panggil cikgu Cikgu Syuhada. Okey. So apa yang cikgu perlukan daripada kamu? Okey, cikgu perlu kamu sediakan 2 buah buku tulis panjang. Okey, satu tu buat buku sains satu sebagai nota, satu lagi sebagai latihan. So nanti dekat muka depan tu cikgu nak tuliskan nama penuh, tingkatan, tajuknya buku sains satu, nota, okey, nama cikgu Cikgu Syuhada, lagi satu buku sains 2 latihan supaya kamu tak bercampur buku tu. Okey, walaupun kamu tak ada buku teks, tak dapat lagi buku teks, tapi buku teks kamu boleh tengok secara online. Kamu boleh tengok dekat Google lah, buku teks digital. Okey, selain daripada tu kamu perlukan talian internet dan juga gadget. Okey, dan masa tu kamu dah dapat jadual, kamu dah tahu dah pukul berapa waktu sains 2 KAA. So cikgu nak kamu bersedia pada waktu tu, dan cikgu perlukan komitmen lah daripada awak semua. Okey, kita sama-sama bagi komitmen untuk PNP secara online ni. Okey. Okey, seterusnya cikgu akan bagi tahu kaedah PDPR kita. Okey, cikgu akan pada masa kelas sains 2 KAA tu, pada masa yang ditetapkan tu dalam jadual tu, cikgu akan buat Google Meet. Okey, cikgu akan share Google Meet dekat dalam group. So siapa yang boleh join, yang ada peranti semua tu boleh join waktu tu. Okey, kemudian cikgu akan sharekan slide pada kamu macam ni. Cikgu akan mengajar macam ni, ada slide, cikgu akan readykan slide dan cikgu mengajarlah pada kamu dalam Google Meet. Tapi untuk yang tak dapat join, mungkin sebab dia terpaksa berkongsi gadget dengan adik-beradik yang lain ataupun tak dapat nak guna gadget ibu bapa sebab ibu bapa bekerja, cikgu tetap akan rakam. Cikgu ada sediakan juga rakaman cikgu mengajar dan cikgu akan masukkan kat dalam YouTube. Okey, link tu cikgu akan share juga dalam grup WhatsApp kelas 2 KAA. Okey, selain daripada tu, cikgu akan bagi selepas cikgu mengajar tu, kamu dah belajar dah tentang topik tu, cikgu akan bagi latihan. Okey, untuk tengok sama ada kamu faham atau tak. So kenalah bagi latihan. Latihan cikgu sama ada akan bagi secara online iaitu dalam bentuk Google Form, quizzes ataupun word wall. Okey, ataupun bentuk lain lah. Okey, untuk yang tak dapat nak buka Google Form, tak boleh tengok quizzes tu, cikgu akan share maybe latihan bertulis. Okey, cara yang lain. Tapi soalan yang sama. Okey, so adalah okey. So mungkin cikgu akan minggu lain cikgu akan suruh awak buat nota ke dan latihan dalam buku teks ke. Okey. Cikgu akan snap gambar untuk yang tak dapat tengok secara online tu. Okey. Semua tu maklumat tu cikgu akan masukkan dekat dalam grup WhatsApp. Okey. Dan juga cikgu akan masukkan semua bahan-bahan tu dalam Google Classroom. Okey, cikgu rasa kamu semua ada ID Google Classroom, dah diberi pada tahun lepas kan masa kamu 1 KAA. Okey, so kamu boleh login Google Classroom kamu. Cikgu akan bagi ni lah kod kelas yang kamu kena join. Okey, so kamu join kod kelas tu. Okey, dalam tu semua bahan yang cikgu dah share dalam WhatsApp ada dekat dalam Google Classroom tu. In case kalau kamu tengok dekat dalam WhatsApp tu kamu dah tak jumpa dah nota-nota sains yang cikgu bagi ni, kamu dah mungkin dah delete ataupun malas nak scroll yang atas, semua tu kamu boleh cari dekat dalam Google Classroom. Okey, kod kelas cikgu akan bagi kemudian kamu join, okey? Okey, next adalah kamu kena tahu silibus sains tingkatan 2 ni. Okey, cikgu kenalkan ada 4 tema semuanya dan ada 13 bab. Okey, so kita boleh tengoklah dekat sini.
Okay. Kamu just Google. Okay, buku teks sains tingkatan 2. Okay, ambil yang ni. Ada perkataan flip tu. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay. So kita tengok bab 1 apa yang kamu akan belajar. Bab 1 kamu belajar tentang biodiversity. Okey, kamu akan kenal tentang kepelbagaian organisma, pengkelasan organisma, haiwan, tumbuhan. Kamu akan belajar dalam bab 1 ni. Okey, untuk bab 2 kamu akan belajar tentang ekosistem. Okey, ekosistem ni kamu akan belajar tentang aliran tenaga. Lepas tu kamu akan belajar tentang hubung kait lah. Interaksi antara organisma ni ada pelbagai interaksi. Okey, untuk bab 3 kamu akan belajar tentang nutrisi. Okey, nutrisi ni kamu akan belajar tentang kelas makanan. Okey, mungkin kamu familiar kot pernah tengok ni piramid makanan. Mungkin kamu pernah tengok. Okey, kamu akan belajar tentang kepentingan gizi seimbang. Dalam bab ni kamu perlu gunakan kalkulator juga untuk kira nilai kalori makanan. Dalam bab ni ada pengiraan lah, tu je lah. Kalori makanan kamu kena kira. Okey, untuk bab ni juga kamu akan belajar sistem pencernaan, apa yang berlaku pada makanan, start daripada makanan tu masuk ke dalam mulut sehinggalah makanan tu dikeluarkan daripada badan. Okey, seterusnya untuk bab 4 kamu akan belajar tentang kesihatan manusia. Okey, kesihatan manusia ni kamu akan belajar tentang penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Okey, ni ada kaitan dengan situasi yang kita alami sekarang, penyakit berjangkit COVID-19 ni. Okey, jadi kamu akan dapat tahulah macam mana badan kita, sistem pertahanan badan kita kalau virus tu serang badan kita. So apa sistem pertahanan badan kita untuk mengelakkan daripada virus tu mematikan semua sel dalam badan kita. Okey. Dan apa jadi kalau sel dalam badan kita semua mati? Kita akan belajar. Kamu akan belajar juga kepentingan imunisasi, tentang vaksin dalam bab 4 ni. Okey, untuk bab 5 kamu akan belajar tentang air dan larutan. Okey, kamu akan tahulah ada 3 jenis larutan. Okey, tentang pembersihan air. Okey, tu kita akan belajar nanti ya. Ini cikgu nak kamu nampak sekali imbas apa yang kamu bakal belajar untuk tingkatan 2 ni. Okey. Seterusnya bab 6 kamu akan belajar tentang asid dan alkali. Apakah bahan yang berasid, apakah bahan yang berakali? Okey. Bahan ni diikut sifat dia lah. Kamu kena kenal sifat-sifat bahan berasid dan bahan berakali baru kamu boleh bezakan. Okey, dalam bab 6 ni juga kamu akan belajar tentang peneutralan. Peneutralan ni terhasil apabila asid dicampurkan dengan bahan berakali. Bila campur dua bahan ni, bahan tu akan jadi neutral. Okey, bahan yang neutral. Okey, ni kita akan belajar nanti. Kegunaan dia pun kita akan belajar. Okey, untuk bab seterusnya, bab 7, kamu akan belajar tentang keelektrikan dan kemagnetan. Okey, dalam ni ada kira-kira so perlukan kalkulator. Okey, kamu akan belajar tentang litar bersiri, okey, litar selari, komponen dalam litar elektrik, okey, cara kira arus, voltan, rintangan. Benda ni kalau litar seliri cara kira dia lain. Okey, litar selari cara kira dia lain. Nanti kamu akan belajar tentang magnet. Okey. Okey, untuk bab seterusnya, bab 8 daya dan gerakan. Okey. Daya dan gerakan ni kamu kena tahulah ciri-ciri daya, kesan daya. Okey, tentang ketumpatan. Okey, kamu akan belajar tentang jenis tuas. Okey, seterusnya kamu akan belajar tentang aplikasi dia. Aplikasi dia ada banyak aplikasi daya dalam kehidupan harian. Okey, bab 9 kamu akan belajar tentang haba. Okey, kamu kena tahu beza antara suhu dan haba. Okey, tak banyak sangatlah bab ni. Okey, untuk bab 10 pula kamu akan belajar tentang gelombang bunyi. Okey, gelombang bunyi ni kamu kena tahu ciri-ciri dia, macam mana bunyi dipindahkan, beza antara kenyaringan dan kelangsingan bunyi.
Okey, lagi kesan Doppler kamu akan belajar dalam bumi. Gelombang bumi. Bab 11 kamu akan belajar tentang bintang dan galaksi alam semesta. Okey, ada 3 jenis galaksi. Dekat mana bumi tu duduk kat mana? Galaksi mana bumi tu duduk? Tu kita akan belajar nantilah, tak naklah cerita sekarang Okey, lepas tu kamu akan belajar bintang juga dilahirkan, bintang juga boleh mati. Dan ada pelbagai ciri-ciri bintang, bentuk bintang, warna bintang, bergantung pada kepanasan bintang tu. Okey. Kemudian bab 12 kamu akan belajar tentang sistem suria. Sistem suria ni lah tempat adanya bumi dan planet-planet lain. Kita ni dalam bab ni pun ada gunakan kalkulator sebab kamu kena kira jarak antara bumi dengan matahari. Okey, dan planet lain dengan matahari. Okey, so kamu kena kenal planet-planet yang ada dekat sistem suria, jarak dia. Okey. Okay, arah putaran bumi. Okey, untuk bab 13, bab yang terakhir kamu akan belajar tentang meteorit, asteroid dan komet. Okey. So dalam bab ni banyak perlukan pembacaan lah. Bab ni tak banyak sangat pun tapi kena banyak membaca. Tak perlu kalkulator tu. Okey. So berbalik pada slide tadi tu. Okey. Lepas tu selain daripada ujian, kamu pernah dengar kan PBD ni. Result kamu akan keluar result PBD, pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah ni yang sama ada menentukan kamu dapat TP berapa tahap penguasaan kamu. Okey. Tahap penguasaan kamu 1 ke 6. Ada 6 tahap penguasaan. Yang paling bagus adalah TP 6 lah. Okey, yang paling lemah adalah TP 5. So setiap topik ada PBD. So PBD ni untuk menguji tahap kefahaman kamu, sama ada kamu faham atau tak tentang isi kandungan pembelajaran tu. Okey, so cikgu akan uji dengan cara cikgu akan bagi tugasan pada kamu dalam bentuk latihan ataupun pelbagai semua tugasan yang cikgu bagi tu itu adalah untuk menguji tahap kefahaman kamu. Okey, berapa TP yang kamu boleh dapat. Contohnya lah kalau cikgu nak paling asas cikgu nak bagi TP 1. Okey, soalan tu hanyalah soalan yang perlu mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran asas sains. So kamu boleh jawab benda tu kamu dapat TP 1. Okey, kalau ada soalan yang memerlukan kamu memahami pengetahuan dan kemahiran sains serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut, kamu betul soalan tu kamu dapat TP 2. Okey, tapi kalau nak dapat TP 6, okay, macam ni, kamu kena mereka cipta menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains. Okey, nak dapatkan ni tu sebablah adanya PBL, Project Based Learning. Okey, Project Based Learning ni membantu kamu untuk mendapatkan TP 6. Okey, dan juga untuk membantu kamu untuk naikkan markah akhir tahun kamu. Pentaksiran sumatif 3. Okey, PBL ni dia ada markah tau. Markah dia 100%. 20% daripada markah PBL tu akan dibawa ke pentaksiran sumatif 3 lah, akan ditambah. Contohnya pentaksiran sumatif 3 kamu dapat markah ujian kamu tu 60 markah je. Tapi disebabkan PBL kamu dapat 20 markah, so 60 tambah 20 80 markah. Kalau PBL kamu buat ala kadar je 15 markah, 60 tambah 15 berapa? 75 ke? 60? Okey. Macam itulah kan. Kalau 50, kamu dapat 10 markah je untuk PBL. 60 markah lah kamu dapat untuk pentaksiran sumatif 1. So PBL ni sangat membantu kamu untuk dapatkan markah yang tingkatkan lagi markah kamu dalam pentaksiran sumatif 3. Okey, kamu boleh buat projek ni berkumpulan tapi markah tetap cikgu akan bagi individu. Nak buat individu pun boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu akan bagi isunya dan kamu buatlah. Markah tu cikgu akan bagi tahu berdasarkan apa nanti waktu cikgu bagi projek tu. Contoh projek kamu boleh buat model, prototype, brochure, kempen berdasarkan kita punya topik, tema dan topik kita yang kita dah belajar untuk tingkatan 2 ni. Okey, untuk tingkatan 2 ada 5 eksperimen wajib. Okey, eksperimen wajib ni kamu perlu buat laporan eksperimen dalam buku.
Dalam buku tulis tu kamu kena tengoklah, kena salin semua laporan eksperimen, kena ada. So kat situ buktinya kamu dah menjalankan eksperimen. Okey, kat situ ada perbincangan, okey. Kena ikut susunan laporan eksperimen tu. Okey, hipotesis, pemboleh ubah, prosedur semua kena ada Okey. Kesimpulan last sekali. Okey, dan juga soalan-soalan tu kamu kena jawab. Okey, ada 5 saja eksperimen wajib. Okey. Itu saja pentaksiran. Okey. Pentaksiran ni ada 3 kali. Okey, first kali pentaksiran sumatif 1 pada minggu 9, 15 hingga 19 Mac. Okey, pentaksiran sumatif 2 minggu 17 dan 18, 17 hingga 28 Mei, dan pentaksiran sumatif 3 minggu 32 dan 33, 27 September dan 8 Oktober. Yang ni yang akan ditambah markah PBL-nya, pentaksiran sumatif 3. Okey. Okay, itu je lah untuk minggu ni apa yang cikgu ingin sampaikan pada kamu. Okay, cikgu harap kamu boleh faham cara cikgu akan mengajar nanti, dan cikgu harap semua dapat bagikan kerjasama. Okay, terima kasih sebab dengar sampai akhir apa yang cikgu cuba sampaikan. Okay, itu je lah untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.